4 mayat selebihnya dijumpai. Yang menjadi lebih misteri, mayat-mayat yang dijumpai itu mati dalam keadaan yang mencurigakan dengan banyak kesan kecederaan. Selamat datang ke Azam Shah's Channel. Pada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapatkan update terkini dari kami. Free je guys. Jom lanjut. Pada peminat-peminat cerita misteri, mesti akan tahu misteri pasal tragedi Dyatlov Pass yang berlaku pada sekitar tahun 1959. Walaupun peristiwa ni dah lama berlaku, tapi misterinya sampai sekarang belum terungkap. Malah, sehingga tahun 2021 ini, misteri ini masih lagi diperkatakan. Pada yang belum tahu apa dia misteri Dyatlov Pass ni, kat sini aku akan ceritakan serba sedikit. Pada Februari tahun 1959, 9 orang pendaki yang asalnya 10, 8 lelaki dan 2 perempuan, seorang peserta lelaki bernama Yuri Yudin dah balik sebab sakit dan tak dapat teruskan. Dari yang 9 orang yang tinggal ni, mati secara misteri dekat penggunungan Ural di Rusia. Malam kejadian tu, diorang set up kemah dekat satu lereng dan makan malam macam biasa. Dan sedia untuk tidur, tapi ada sesuatu yang terjadi sejak daripada hari itu, diorang tak balik-balik. Diorang ni mulakan ekspedisi tu pada 23 Januari 1959, diketuai oleh Igor Dyatlov. Sebab itulah peristiwa ini dinamakan Dyatlov Pass, sempena nama ketuanya, dan jangkaan ekspedisi itu tamat dalam masa 16 hari. Sebab lama tak dapat berita dan tak balik-balik, so keluarga masing-masing risau dan buat laporan polis. Dan beberapa siri pencarian pun berlaku. Pada 26 Februari, akhirnya para pencari menjumpai kemah yang ditinggalkan dan terbenam lebih separuh di dalam salji. Yang peliknya, barang-barang pendakian dan pakaian dalam kemah itu masih ada. Kelihatan kemah itu ditinggalkan secara tergesa-gesa dan pada dinding kemah itu terdapat kesan koyakan menggunakan pisau. Menguatkan lagi sangkaan yang mereka keluar dalam keadaan terdesak. Sekeliling tapak perkemahan itu terdapat banyak kesan tapak kaki yang menghala ke kawasan hutan berdekatan. Pada 27 Februari, 2 mayat pertama dijumpai dengan keadaan tidak berkasut dan hanya berpakaian dalam. Dan kedua mayat itu merupakan peserta lelaki yang dikenali sebagai Yuri Doroshenko dan Yuri Pivonishenko. Dan mereka dikatakan mati disebabkan hipotermia kerana pendedahan kepada suhu sejuk yang ekstrim. Di samping mayat mereka terdapat kesan unggun api yang menunjukkan mereka berusaha untuk panaskan badan dan bertahan, tetapi tidak berjaya. Dan kemudiannya pencari menjumpai mayat yang kedua, iaitu ketua ekspedisi Igor Dyatlov, dengan tidak memakai kasut, hanya berstoking tetapi berpakaian. Mayatnya terlangkup di dalam salji dan di sebelahnya terdapat mayat peserta perempuan yang bernama Zinidia Kolmogorova yang terbaring dan dari keadaannya seolah-olah cuba untuk kembali ke kawasan perkemahan. Dan pada mayat Zinidia terdapat kesan pukulan benda tumpul. Pada 5 Mac, mayat seterusnya dijumpai iaitu Rostem Slobodin. Tengkoraknya retak dan dia berpakaian yang sangat lengkap. Cuma dia hanya memakai sebelah kasut di kaki kanan. Dan kelima-lima mayat yang dijumpai ini dikatakan menderita hipotermia. Setelah 3 bulan pencarian, pada bulan Mei, di masa salji mula mencair, 4 mayat selebihnya dijumpai. Yang menjadi lebih misteri, mayat-mayat yang dijumpai itu mati dalam keadaan yang mencurigakan dengan banyak kesan kecederaan. Seterusnya, menolak teori yang semua mangsa terbunuh disebabkan hipotermia. Antaranya, Nikolai memiliki tengkorak yang retak. Alexander terdapat 2 luka di belakang telinga dan leher bengkok. Ludmila, seorang lagi peserta perempuan, mengalami banyak tulang yang patah dan lidahnya terpotong. Dan Semyon terdapat luka terbuka pada kawasan kepala sehingga menampakkan tengkorak. Banyak tulang yang patah serta kedua-dua matanya hilang seolah-olah dicongkil.
Setelah tersebarnya berita kematian pendaki-pendaki tersebut, maka tersebarlah macam-macam teori yang cuba dikaitkan dengan keadaan kematian mangsa. Masyarakat mula tertanya-tanya bagaimana pendaki-pendaki yang sangat mahir itu boleh berakhir dengan tragedi yang sangat mengerikan. Antara teori-teorinya ialah dikatakan mereka dibunuh oleh UFO. Ada yang mengatakan penduduk tempatan melihat adanya penampakan UFO di sekitar tempat kejadian. Ada pula yang mengaitkan dengan makhluk buas Yeti. Ada juga yang mengatakan mereka dibunuh oleh masyarakat asli tempatan, dan ada juga teori yang mengatakan mereka menjadi mangsa kepada pengujian ketenteraan. Dan sebenarnya banyak lagi teori-teori yang diadakan, dikatakan lebih daripada 70 teori untuk mengaitkan tentang kejadian misteri ini. Sehingga ke tahun ini, kajian masih dijalankan dan teori terbaru dari saintis-saintis terkini mengatakan bahawa gelongsor salji adalah penyebab utama kepada kejadian berdasarkan keadaan lapisan salji dan kedudukan kemah yang dibina. Walau apa pun teorinya, sampai sekarang belum mampu menjelaskan 100% keadaan matinya mangsa-mangsa yang sangat ngeri dan mencurigakan. Sampai sekarang, dia lepas menjadi misteri yang tak terpecah dan terus menjadi misteri kerana tidak ada siapa yang hidup dari tragedi itu untuk menceritakan hal sebenar. Yeah.